Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrikah, ini Awani Global. 1 September 2023, rakyat Singapura akan sekali lagi turun untuk memilih presiden mereka. Dan ini sudah pun diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Singapura bahawa akan berlaku 3 penjuru pilihan raya presiden kali ini. Dan ini penting untuk kita lihat walaupun ia tidak ada kena-mengena dengan rakyat kita di Malaysia, tetapi sekurang-kurangnya sejarah yang panjang dan juga hubungan dua hala yang begitu rapat antara Putrajaya dan Singapura. Pastinya apa juga perubahan dan apa juga bentuk perubahan politik yang berlaku di Singapura penting untuk kita amati. Dan apa signifikan pilihan raya presiden kali ini? Kerana ini penting juga kerana ramai beranggapan pilihan raya Singapura ini tidak banyak memberi kesan kepada perubahan pimpinan politik PAP yang dominan sejak merdeka. Malah mereka mengatakan ini seolah-olah carbon copy kepada PAP hanya untuk menentukan siapakah yang akan menjadi presiden Singapura untuk kesekian kalinya. Jadi untuk melihat perkara ini, 3 penjuru sudah pun diumumkan oleh SPR Singapura, tetapi kita nak tahu lebih lanjut apa signifikan dari sudut pilihan raya kali ini kerana 3 tokoh ini penting juga. Salah seorangnya merupakan calon daripada mantan Menteri Kanan Singapura, Tharman Shanmugaratnam, dan juga mantan Ketua Pegawai Eksekutif NTUC Income Tan Ken Lian, dan juga Ketua Pegawai Pelaburan JIC Ng Kok Song. Jadi tiga tokoh ini amat signifikan dan juga amat popular di Singapura, tetapi adakah masing-masing boleh menarik undi pada 1 September akan datang? Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Zokri Idris sebelah kanan saya, rakan saya, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pusat Polisi dan juga Hal Ehwal Ekonomi Malaysia. Jadi Zokri, ramai mungkin tak ambil endahlah pilihan raya Singapura ni, pilihan raya presiden Singapura, terutamanya rakyat Malaysia berbanding kalau pilihan raya umum mereka. Kerana kita lihat kebangkitan parti-parti seperti pembangkang di Singapura itu signifikan setiap kali pilihan raya umum berlaku, termasuk yang terakhir itu. Tetapi untuk pilihan raya presiden ini, mengapa kita perlu juga lihat secara objektif pada pandangan Dr. Zokri? Dari kacamata negara jiran, secara objektifnya ada 3 signifikan atau 3 kepentingan utama yang kita perlu lihat dalam pemilihan Presiden Singapura pada 1 September ini. Pertamanya, kita akan lihat dari segi kemapanan Singapura dalam mendepani cabaran geopolitik. Kerana kita tahu dalam cabaran geopolitik yang semakin getir ini, peperangan dingin antara kuasa-kuasa besar ini menuntut kepimpinan baharu setiap negara, terutamanya dalam rantau Asia Tenggara, menampilkan kepimpinan yang segar, yang mampu, dalam bahasa Inggerisnya navigate, mampu mengemudi suasana geopolitik itu supaya kepentingan Singapura itu terjaga dan terjamin dalam peperangan kuasa-kuasa besar ini. Itu yang pertama, kemapanan ataupun sustainability of Singapore sebagai sebuah negara di rantau Asia Tenggara. Keduanya, kita juga nak melihat kemapanan PAP sebagai parti politik di Singapura. Kerana kita tahu dalam tempoh sebulan 2 kebelakangan ini, parti dihimpit dengan pelbagai skandal dan pelbagai berita-berita yang tidak menyenangkan. Jadi kita nak lihat sama ada kemapanan PAP ini masih teguh ataupun berlaku penurunan pengaruh terhadap PAP ini kerana terlibat dengan skandal-skandal yang melibatkan Menteri Kanan dan juga ahli-ahli parti yang melibatkan isu salah guna duit dan juga perhubungan yang tidak sepatutnya, inappropriate relationships. Dan yang ketiganya, Haji Nazri, kita nak bila saya lihat ketiga-tiga profil yang telah dinyatakan sebentar tadi, kita nak lihat sama ada di Singapura ini akan berlaku satu politik dinamika yang baru di mana akan berlaku lebih tinggi pengasingan pengaruh dan kuasa, Kalau kita lihat selain daripada Tharman yang dikatakan menang, maknanya bukan Tharman yang menang, maknanya kita akan lihat berlakunya pemisahan pengaruh dan kuasa dan kepentingan antara presiden dan juga parti politik PAP itu sendiri. Jadi ini antara 3 signifikan yang kita harus beri perhatian untuk menentukan calon yang sesuai ataupun perjalanan politik Singapura itu sendiri. Ya, pada pandangan Dr. Zokri, adakah pilihan raya kali ini amat penting untuk kita lihat bagaimana keterlibatan rakyat Singapura? Kerana rakyat Singapura yang eligible 21 tahun ke atas merupakan warga negara yang wajib
menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Jika mereka gagal dalam menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada pilihan raya yang lepas, maka ia tidak akan tersenarai dalam pilihan raya kali ini. Tetapi kali ini juga kita lihat angka anak muda yang signifikan. Ini sentiasa dilihat satu cerminan bahawa dinamika politik Singapura sejak PAP menjadi satu parti politik yang amat dominan di Singapura, seolah-olah mustahil dikalahkan dalam setiap pilihan raya umum. Tetapi dalam pilihan raya kali ini kita lihat peningkatan pengundi kali pertama yang besar dan juga golongan umur antara 21 hingga 33 tahun. Ini juga antara cerminan di Malaysia lah. Tetapi Malaysia lebih dinamik, lebih orang kata pun lebih luas bagaimana reach out politik itu berbanding di Singapura. Tetapi adakah ini juga penting untuk kita lihat, adakah tiga-tiga calon ini nampaknya calon veteran, calon yang begitu berpengalaman sama ada dalam GIC ataupun dalam corporate dan juga dalam pentadbiran kerajaan, iaitu mantan Menteri Kanan itu. Tetapi adakah ini menjadi satu tarikan utama pengundi muda di mana undi mereka akan berikan kepada satu hari bulan nanti? Antara pemerhatian ataupun beberapa pertimbangan yang akan ada pada pengundi-pengundi muda ini adalah dari segi reputasi calon dan juga parti. Walaupun katakan pada ketika ini bukanlah PAP itu meletakkan calon secara rasmi, tetapi kita akan lihat pola pengundian nanti bergantung kepada reputasi parti yang selama ini memerintah Singapura. Selain daripada itu juga kita dapat lihat ada sedikit kegelisahan ataupun acquired anxiety di Singapura berikutan dengan inflasi yang semakin tinggi, harga barang, kos hidup yang semakin mencabar. Ini juga akan menjadi pertimbangan kepada calon-calon yang mereka letakkan. Itu sebabnya juga antara kempen, kalau saya lihat kempen Eng Kok Song yang menggunakan kepakarannya sebagai pakar pelabur untuk menaikkan lagi ekonomi dan nilai ekonomi tempatan di Singapura. Jadi ini mungkin salah satu pertimbangan yang pengundi muda harus letakkan kerana semua orang dihimpit dengan inflasi yang sukar. Ada juga kita lihat pengundi muda yang melihat kepada tata kelola ataupun governance. Good governance dan tata kelola yang baik. Dan di sinilah juga melihat kepada profil calon yang mana yang telah lebih lama terlibat di dalam susul galur kerajaan, dalam pemerintahan dan sebagainya. Dan di sini kita lihat Tan Ma mempunyai kelebihan. Jadi antara perkara-perkara yang diberi pertimbangan ini menjadi satu keseimbangan kepada semua calon. Walaupun kita mempertaruhkan 2.7 juta yang layak mengundi dan sebilangan daripada mereka ini adalah pengundi-pengundi muda. Perlu juga kita buat cerminan di Malaysia apakah selera ataupun appetite pengundi muda yang semestinya berbeza dengan pengundi-pengundi veteran supaya mereka tidak terlibat dalam masalah yang sama seperti di Malaysia. Adakah ini juga satu ujian juga kepada pemerintahan Lee Hsien Loong, kerana baru saja pada minggu lalu beliau melakukan ucap tama kemerdekaan Singapura, dan setiap kali ucap tama ataupun pidato Perdana Menteri ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Singapura, dan jelas nampaknya dalam pidato kemerdekaan tahun ini Singapura, Perdana Menteri memberikan hala tuju bagaimana Singapura bergerak ke hadapan, terutamanya dalam mengenai isu kehendak anak muda, isu perumahan, isu pekerjaan, isu jual beli HDB flat dan sebagainya. Begitu juga bagi generasi merdeka dan juga generasi 50 tahun ke atas. Nampaknya Singapura jelas mempunyai hala tuju bagaimana menangani aging society, aging nation, super aging society. Dan adakah ini memberi satu impak kepada pilihan raya kali ini? Kerana Singapura tidak boleh berkompromi dalam melihat isu-isu tempatan, tetapi isu global itu akan menjadi satu cerminan bagaimana Singapura berdaya saing, dinamik dan fluid untuk menangani isu-isu global dan serantau. Dan terjemahannya, adakah ia akan berlaku dalam undi pilihan raya presiden, kerana ini yang paling dekat berbanding pilihan raya umum akan datang?
Saya merasakan kecemerlangan pemerintahan kerajaan Singapura ini sudah terbukti sekian lama apabila negara Singapura mampu menjadi kuasa besar di rantau Asia Tenggara, dan banyak syarikat-syarikat, kalau kita lihat bagaimana pengurusan lapangan terbang Changi, pengurusan Singapore Airlines mendominasi antara dengan kuasa-kuasa pengurusan yang lain. Jadi kita lihat in terms of competitiveness ini sudah menjadi satu DNA, sudah menjadi satu lumrah. Itu bukan satu perkara yang baru kepada Singapura, dan saya tidak merasakan apa ucapan-ucapan ini adalah satu perkara yang baru, tetapi apa yang menjadi keperluan Singapura pada ketika ini, seperti yang saya katakan tadi Haji Nazri, apabila dunia berdepan dengan situasi tegang geopolitik yang semakin mencabar, individu pimpinan itu harus dilihat sebagai yang boleh mengemudi. Dia harus ada global respect. Dia harus mempunyai satu penilaian yang tinggi oleh masyarakat antarabangsa terhadap individu presiden ini, supaya suara Singapura ini mampu didengari di peringkat global. Dan dari sinilah sebenarnya menuntut kita untuk meletakkan siapakah yang akan mewakili Singapura dalam meletakkan suara Singapura di dalam geopolitik yang semakin mencabar ini. Dari segi aspek sosioekonomi yang Haji Nazri katakan tadi, saya melihat ia bukan salah satu faktor pada individu seseorang, tetapi melibat semangat pasukan kerajaan yang sememangnya selama ini efektif dan cemerlang. Kalau kita nak lihat sedikit profil 3 calon itu, tetapi sebelum itu kita nak tahu juga apa sebenarnya kuasa yang ada pada Presiden Singapura. Antara fungsi Presiden Singapura ini, Presiden berhak untuk mengemukakan veto kepada penggunaan bajet yang berlebihan ataupun dalam segi simpanan reserve antarabangsa. Presiden mempunyai kuasa veto untuk menghalang kerajaan daripada menggunakan apa yang sepatutnya diperuntukkan. Itu yang pertama. Yang keduanya juga, Presiden juga boleh meneruskan apa-apa siasatan yang terlibat dengan salah guna kuasa dan wang sekiranya siasatan itu ingin diberhentikan ataupun disorotkan oleh kabinet atau Perdana Menteri. Jadi kita melihat ini antara dua kuasa, bidang kuasa Presiden yang sebenarnya penting. Dia tidak berlaku on a daily basis setiap hari, tetapi apabila keadaan benar-benar memerlukan, kita memerlukan individu yang betul-betul itu boleh sudah pun menjalankan ditunjukkan kerja. oleh Presiden Halimah Yacob ketika COVID, ya? Ya. Ya. Banyak kita dengar sentimen-sentimen yang memuji kepimpinan Presiden Halimah ketika COVID apabila Presiden membenarkan banyak peruntukan yang diberikan, tambahan yang diberikan kerana COVID selama 2 tahun kebelakangan ini. Dan kita lihat, bila kita lihat daripada pujian-pujian yang telah dinyatakan pada Presiden itu, ternyata Presiden Halimah menggunakan bidang kuasanya untuk membebaskan Singapura pada ketika itu yang dilanda ujian COVID. Dari 3 pencalonan yang sudah pun disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Singapura yang akan memilih pada 1 September, kita lihat Menteri Kanan Taman, kita lihat Ng Kok Song dan juga dari Tan Keng Lian. Masing-masing ada pengalaman yang tersendiri dalam corporate, dalam pentadbiran eksekutif Singapura dan juga ketua eksekutif NTUC, satu badan union yang cukup berpengaruh yang dinaungi oleh PAP selama ini. Jadi kalau kita lihat, ketiga ini mempunyai kekuatan yang masing-masing boleh memberi satu penampan ke bagaimana kuasa eksekutif dan juga kuasa presiden itu menjamin keadilan ekonomi dan juga keadilan sosial kepada rakyat Singapura. Tetapi dalam situasi yang amat mencabar pada ketika ini, adakah tokoh-tokoh ikon seperti Taman ini boleh mendahului? Kerana Singapura perlu berada di pentas rantau dan juga global secara signifikan. Pertama. Yang kedua, adakah tokoh-tokoh seperti Ng Kok Song ini yang membawa berjuta-juta, berbilion-bilion US dollar pelaburan ke Singapura ini mampu menjadi satu tokoh tarikan utama di kalangan kelompok peniaga yang menjadi
menjadikan Singapura sebagai city state yang hebat, pandangan Zukri? Uh, kita bukanlah nak berkempen pada mana-mana. Kalau kita lihat, kalau kita lihat juga keperluan, keperluan Singapura pada ketika ini, setiap antara mereka ini mempunyai keperluan dan juga mempunyai peranan dalam membangunkan Singapura. Cumanya pertimbangannya seperti yang saya katakan tadi adalah sama ada Singapura hendak memilih presiden yang tidak mempunyai pengaruh ataupun kepentingan di dalam PAP. Dan pada ini kalau kita lihat Eng Kosong, yang tidak ada apa-apa pengaruh, maknanya pemisahan kuasa dan pengaruh itu jelas. Itu mungkin yang dimahukan oleh rakyat Singapura melihat perkembangan dinamika politik, ataupun mereka ingin memerlukan presiden yang mempunyai sinergi dengan PAP. Itu sebab saya katakan tadi di awal pengucapan saya, kemapanan PAP itu juga menjadi signifikan dalam pemilihan presiden pada kali ini. Kerana mana-mana yang mereka pilih adalah memperlihatkan sama ada rakyat Singapura masih mahu melihat sinergi itu ataupun ingin melihatkan pemisahan kuasa dan pengaruh yang lebih besar antara institusi presiden dan juga kabinet Singapura itu sendiri. Ya. Dua isu utama dalam melihat bagaimana pemilihan ataupun pola pemilihan akan datang ini adalah bagaimana calon-calon yang datang daripada kelompok minoriti akan diterima sekali lagi seperti Presiden Halimah sebelum ini dan juga calon-calon yang datang daripada kelompok minoriti sejak pilihan raya presiden dilakukan di Singapura. Dan kali ini ada seorang daripada calon dari India iaitu Menteri Kanan Tharman. Dan ini menjadi perdebatan di Singapura. Bagaimana isu berkaitan kaum, majoriti dan juga minoriti ini juga sentiasa dikawal dengan baik oleh pemerintahan PAP atas dasar multiculturalism dan juga meritokrasi. Jadi adakah ini juga kita lihat bagaimana matangnya rakyat Singapura memilih calon mereka ataupun ia akan sentiasa menjadi satu perdebatan yang evergreen di Singapura? Saya merasa kebantangan politik Singapura ini selalunya didasari oleh mutu persembahan, performance. Tidak sebenarnya bergantung kepada sentimen perkauman. Dan kita lihat dalam pemilihan presiden yang lepas itu sudah terbukti bahawa walaupun Presiden Halimah itu daripada kelompok minoriti yang tidak mendapat jawatan presiden 5 penggal berturut-turut yang membolehkan wakil daripada kaum minoriti tersebut, Melayu, di Singapura menjadi presiden. Tapi pada pemilihan kali ini kita melihat bahawa bukan mana-mana pihak yang ada minoriti di situ. Kita melihat Tharman Shanmugam sebagai pengalaman Menteri Kanan yang sudah mengemudi politik parti, politik negara Singapura terhadap yang lebih baik. Dan banyak sentimen on the ground yang yang mengatakan juga bahawa kepakaran dan pengalaman beliau ini dalam mengemudi sosioekonomi dan juga aspek-aspek perkauman, majoriti dan minoriti di Singapura ini dijadikan sebagai satu orang kata dia punya track record lah. Maknanya beliau ada pengalaman dalam menguruskan benda-benda ini berbanding dengan calon-calon yang lain. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Adakah kali ini juga satu ujian kepada rakyat Singapura untuk mereka bebas memilih atau mereka terperangkap dengan PAP? Saya tak rasalah ini satu ujian. Saya rasa ini adalah sebagai satu latihan demokrasi dan latihan ke arah kematangan mereka, rakyat Singapura, terhadap demokrasi. Sama ada kita melihat demokrasi di Singapura ini masih berasaskan kepada merit, persembahan ataupun berasaskan kepada sentimen perkauman. Jangan kita lupa 3.5 juta penduduk Singapura adalah warga Cina, yang kaum Cina. Jadi ini juga menjadi orang kata consideration lah, pertimbangan dalam kita melakukan kajian. Tetapi saya merasakan bahawa ini adalah satu latihan untuk mereka mematangkan proses pendemokrasian dalam negara Singapura itu sendiri. Adakah ini juga satu ruang rakyat Singapura untuk menyatakan hak mereka sebagai pengundi, dan kita lihat bagaimana mereka keluar beramai-ramai ketika pilihan raya umum Singapura yang lepas, ketika COVID pun nampaknya peratusan mengundi keluar itu masih tinggi, dan kali ini
dinyatakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Singapura pelbagai tambah baik yang dilakukan kawasan-kawasan yang selama ini mungkin tidak dibenarkan melakukan pemilihan seperti pusat jagaan, pusat orang-orang tua dan sebagainya. Kali ini ada beberapa puluh, 35 saya rasa, dijadikan, digazetkan oleh SPR Singapura untuk dijadikan kawasan pusat memilih dan pertambahan pusat daerah mengundi itu. Jadi adakah ini juga menunjukkan bahawa kesedaran yang sedang dicanangkan oleh SPR dan juga kerajaan Singapura bahawa hak perlu dikembalikan setiap kali habis penggal presiden, dan kali ini Singapura akan memilih sekali lagi? Ya, saya merasakan begitu, dan jangan juga kita lupakan faktor cerminan di Malaysia. Apa sahaja perkembangan politik di Malaysia, peningkatan pengundi muda ini saya yakin ia juga diketahui dan dipelajari oleh rakyat Singapura. Mereka melihat bagaimana kesedaran mengundi yang semakin meningkat di Malaysia, dan itu juga terpalit sama dengan kesedaran untuk mengundi di negara Singapura. Dan saya merasakan sebab hubungan geografi dan sosiopolitik yang erat antara negara ini, kita akan menyaksikan pertambahan politik pengundian di Singapura itu juga adalah kerana kita di Malaysia juga meningkatkan jumlah pengundi kita. Ya, dan undi 18 itu kan, Yes. Dr. Zulkifli. Tetapi yang menariknya, setiap kali pilihan raya Singapura ada debat presiden. Ya. 2 kali akan dianjurkan oleh SPR Singapura, iaitu pada 24 Ogos dan juga pada 30 Ogos, dan ada cooling period pada 31 Ogos. Jadi apakah ini satu perkara yang boleh menjadi satu indikator sepanjang 2 minggu kempen ini, persembahan mereka dalam debat pertama pada 24 Ogos untuk menyatakan agenda, manifesto mereka dan sebagainya, dan debat kedua pada 30 Ogos, Dr. Zulkifli? Ia menjadi satu indikator, satu petunjuk yang jelas apapun populasi negara Singapura tidaklah seramai populasi kita. Jadi saya merasakan semua orang akan menumpukan terhadap debat presiden pada kedua-dua tarikh ini. Apapun, saya merasakan bahawa mereka akan melihat kepada pengalaman yang dibawa oleh calon-calon ini untuk digunakan oleh Singapura. Itu yang menjadi asas pertimbangan dalam perdebatan. Jadi rakyat ingin melihat what can you bring to the table? Apa yang boleh ditawarkan, pengalaman dan kepakaran yang boleh digunakan untuk mengemudi Singapura. Ini sebenarnya yang akan menjadi pertimbanganlah kepada perdebatan dua-dua tarikh itu nanti. Okey, menarik. Kita akan tunggu perdebatan pertama pada 24 Ogos dan perdebatan kedua pada 30 Ogos, dan semuanya akan disiarkan secara langsung oleh Mediacorp Singapura. Dan terima kasih Dr. Zulkifli Idris atas masa yang diberikan dalam kami membincangkan pada malam ini, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pusat Polisi dan juga Hal Ehwal Ekonomi Malaysia ataupun PACE dalam Awani Global malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.